Alhamdulillah sihat. Okay, insyaAllah hari ni akak nak buka dengan satu ayat daripada surah Al-Fatir ayat 2. Masing-masing boleh buka buka Al-Quran lah, buka tafsir masing-masing. Semua orang dah jumpa dah ayat surah Al-Fatir ayat 2? Sudah? Ke ada siapa-siapa yang nak volunteer tolong bacakan? Ada? Kalau tak ada, akak lah yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Wa huwal azizul hakim. Maksudnya, apa sahaja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa sahaja yang ditahannya sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Okey, so dalam ayat ni kita lihat kan bahawa yang rahmat Allah tu Allah anugerahkan kepada manusia, maka tak ada satu pun maka bila mana Allah memberikan nikmat kepada kita kan, maka tak ada benda yang boleh menahannya. Tak ada benda yang boleh boleh menghalang kita daripada menerima rahmat Allah bila mana Allah tu berkehendak kan. So apa je nikmat yang Allah dah bagi kepada kita pada hari ini? Ada siapa tak yang nak jawab? Nikmat masih bernafas. Bangun pagi. Lagi? Masih diberi peluang hidup, dapat makan. Nikmat hidup, melihat, merasa, rezeki makanan. Masih sihat, dapat melihat, mendengar. So banyaklah kan nikmat-nikmat yang Allah dah bagi kepada kita kan. Termasuklah nikmat bila mana Allah mengizinkan kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu kan. Sebab tak semua orang yang diberi peluang kan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu kan. So inilah antara nikmat yang Allah dah bagi kan. Betul, masih sempurna anggota badan. Nikmat sempurna tubuh badan. So nikmat dalam banyak-banyak nikmat yang korang sebut tu kan. Betul tak nikmat yang korang sebut tu, tapi nikmat yang besar ialah apa? Siapa tahu nikmat besar Allah dah bagi kepada kita? Lahir sebagai Muslim, Islam. Betul, nikmat iman dan Islam tu. So bila mana kita diizinkan oleh Allah kan untuk berada dalam majlis ilmu ni, menambah lagi kefahaman kita tentang Islam tu, menambah lagi keimanan kita kepada Allah tu, maka tu adalah satu rahmat yang paling besar yang Allah dah bagi kepada kita. Ayah Allah tu kepada kita, maka tak ada seorang pun ataupun tak ada sesuatu pun yang boleh menghalang. So macam bersyukurlah bila mana Allah dah memberi peluang kepada kita kan. Allah dah memberi peluang
Allah dah mengizinkan korang untuk untuk sama-sama join usrah kali ni kan. Lepas tu Allah yang mendetikkan korang untuk join sharing ni. Allah yang mendetikkan akak-akak untuk buat usrah ni untuk korang. So benda tu adalah satu nikmat yang sangat besar yang mana tak ada semua orang yang boleh dapat nikmat tu. So insyaAllah hari ni kita akan sambung kan. Kita akan sambung usrah kita yang lepas. Kita akan sambung surah An-Nas yang kita go through minggu lepas kan. Iaitu pasal apa? Apa yang Kak Fina cerita minggu lepas pasal surah An-Nas? Watak apakah yang Kak Fina cerita? Siapa masih ingat? Pasal Allah. So insyaAllah ada 3 watak, Allah, manusia dan syaitan kan. So insyaAllah hari ni kita akan sambung lah. Sambung surah An-Nas yang akan disampaikan oleh Kak Fina sendiri. Okay, so akak nak serahkan kepada Kak Fina lah untuk untuk memberikan berkaitan dengan surah An-Nas. InsyaAllah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh. Hello? Nampak ke muka saya? Boleh letak nampak? Nampak di tak? situ. Nampak. Okey. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tadi kita dah buka majlis kan, alamak background tak cantik pula macam tak kilang almari pula. Kita tukar video lah. Macam mana? Mana? Ini. Sekejap kasi korang nampak indah sikit pemandangan. Barulah. Okey tak background? Okey. Okey sangat. Okey, okey cantik. Background ke orang cantik cik lah. Okey, so insyaAllah alhamdulillah minggu lepas siapa tadi nampak ada yang dah type 3 watak minggu lepas, Allah, manusia dan syaitan so insyaAllah hari ni kita nak sambung lagi kan sesi untuk memperdalami Al-Quran memperdalami kalam Allah memperdalami petunjuk-petunjuk Allah. Gunakan Gunung Kinabalu. Nanti akak cari gunung gambar Kinabalu yang betul. Akak letak. Okay, so boleh ke nak minta siapa-siapa type kan? Tengok dah lupa dah cakap Gunung Kinabalu. Okay, minggu lepas alhamdulillah kan. So minggu lepas kita go through 3 watak kan. Apa watak yang kita dah go through minggu lepas? Siapa ingat? Allah. Okay. Siapa ingat apa karakter Allah? Check sikit ni macam tengok. Ni assignment lah ni lepas dah dapat. Malik. InsyaAllah Bibi. Ilah. Bagus. Prof Malik Ilah. Wow. 10 markah untuk Bibi. Yang lain 3.3 markah. Okay, alhamdulillah kita dah tengok kan. Allah menceritakan sini kan dalam surah An-Nas. And akak baca dulu lah kan bagi sekali sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. InsyaAllah macam semua orang dah cakap tadi kan, Rob, Malik, Ilah. Yes, kita dah tahu dah 3 karakter Allah lah. Dan sebenarnya dia bukan setakat yang kita dah tahu before kita go through minggu lepas, kita just tahu macam Rob, Malik, Ilah ni kalau orang Melayu kan, tak ada orang Malaysia dia just tahu macam Rob tu Tuhan, Malik tu Tuhan, Ilah pun Tuhan kan. Tapi tak kan, sebenarnya dalam Rob tu sendiri sangat detail Allah menceritakan apa karakter-karakter kan, apa kekuasaan Allah tu kan. Dalam Malik pun apa kekuasaan Allah tu kan, dan Ilah pun ada ciri-ciri dia. So bukan semua, sebab tu dah bila kita cakap kita ni orang Islam, kita letakkan Allah sebagai Tuhan, maka kita beriman dengan 3 karakter Allah ni. Sebab tu pelik lah bila mana kalau kita tengok Tuhan lain maksudnya kita tengok agama lain, bila dia menyembah benda lain kan, kita boleh tahu kan sebenarnya macam mana agama ini meletakkan satu kuasa lain tu sama dengan Rob macam mana sebenarnya tak ada kuasa lain yang boleh menciptakan, memilikkan, memberi rezeki selain pada Allah. So Allah je lah layak Rob man ilah ni. Okay, so minggu ni kita nak tahu tentang karakter apa? So minggu ni kita akan sambung dengan karakter apa? Manusia. Lagi? Selain manusia? Syaitan. Okay, syaitan ni rajim. InsyaAllah. Okay, kita nak share slide sikit. Okay, nampak tak? Belum. Okay, nampak tak slide yang menakutkan? Apa yang korang nampak? Slide yang menakutkan saja menakutkan korang bagi-bagi ni kan. Okay, skeleton. Medik sangat. Bukanlah Bibi. Tengkorak. Masya Allah, tafsir Anas. Sebenarnya apa yang kita nampak tu mengambarkan kita kalau siapa nampak tafsir tu, Masya Allah, siapa yang tengkorak. Gitulah. Okay. So hari ni kita akan sambung tafsir An-Nas, tapi 3 ayat terakhir lah kan. Start daripada ayat 4, 5 dan 6. Okay, so tulis saja situ yang tulis know your enemy kan. So siapa enemy kita, semua orang pun dah tahu kan. Syaitan tu lah enemy kita. Okay. So ini 3 surah pula. 3 ayat yang terakhir tu lah ayat 4, 5 dan 6. Okay, so kalau kita tengok ayat 4 kan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan kan. Kalau semua orang boleh buka terjemahan masing-masing ayat 4, dari kejahatan syarr ni kejahatan, waswas. Kita biasa tak dengar waswas ni? Waswas lah, waswas. Selalu kan orang kita suka sebut waswas. Macam waswas ni macam mana? Macam kita yakin tak yakin yakin tak yakin. Tapi kalau kat sini dalam terjemahan dia akan tulis bisikan tapi sebenarnya itulah yang actually yang dibisikkan oleh syaitan, iaitu dia akan bisikkan waswas. 50-50 dia macam nak pergi ke tak nak pergi, nak buat ke tak nak buat, macam nak ambil ke tak nak ambil, nak message ke tak nak message. Perempuan sangat kan, nak buat ke tak nak buat, nak lah, tak nak lah, nak lah. Itu was-was kita. Tapi inilah sebenarnya taktik syaitan. Dia bukan bisikkan benda yang direct tau. So kita akan tengok dulu. So first ciri-ciri syaitan kan, kita akan mengenali syaitan. Okay, first ciri-ciri. Apakah first ciri-ciri syaitan? Inilah. Dia akan bisik. Bisikan tu. So bila dia cakap pasal bisikan ni tu macam Kak cakap tadi kan, dia tak cakap benda yang direct kan. Awak takkan dengar bisikan ni kan. Bisikan yang macam contoh kan. Syaitan takkan bisikkan macam pergilah berzina kan. Dia tak direct. Tapi dia macam slowly macam okay, pergilah kenal-kenal kan, apa salahnya, asalkan kita menjaga kan, kita bukan ada berpegangan. Dia sikit-sikit. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sendiri sebut jangan mendekati zina. Sebab tahu sebenarnya syaitan ni dia akan slowly, dia tak akan cakap direct. Macam itulah kisah apa? Macam ni kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi kan. Dia adalah hasil daripada taktik syaitan yang hebat. Iaitu dia akan bisik. Dia akan bisik, dia boleh cakap,
pergi makan tu. Dia tak direct, dia macam Adam, kau perasan ke macam nak tak hidup lama macam itu pokok tu dia akan hidup lama. Dia akan bisikkan benda yang dia tak direct tapi kita akan macam macam betul lah, macam betul. So itu taktik syaitan dan sebenarnya kalau kita tengok banyaklah actually apa yang contoh-contoh even dalam kalau sirah Rasulullah sendiri, syaitan ni dia akan terus menjelma waktu-waktu kritikal. Contoh waktu-waktu kritikal masa Rasulullah nak pergi berhijrah. Masa dengar berita Rasulullah dan sahabat-sahabat kena berhijrah pergi Madinah, masa tu syaitan menjelma sebagai seorang manusia kan. Masa dia yang bagi idea. Itu dah tak bisikan dah lah. Tapi nak cakapnya kebanyakan syaitan ni dia akan bisik. Sebab itulah min syarril waswas. Dia akan bisikkan apa? Bisikkan waswas. Tapi ada lagi satu karakter syaitan kalau dalam ayat 4 ni apa? Khannas. Khannas ni kalau tulis kat sini bersembunyi kan. Syaitan ni dia bersembunyi. Nak cakapnya macam mana dia bersembunyi tu, dia akan datang bila kita ni lemah. Maksud khannas ni datang dan pergi. Dia tak ada setiap masa. Sebab apa? Maksudnya bila kita tengok iman kita melemah, dia ni macam tengah buat benda lara je, tengah macam buat benda-benda, macam tengok benda-benda yang tak elok je. Masa tu lagi dia bisik lagi. Tengok lah ni, buat lah ni, pergi sana ni, pergi. Dia akan, masa tu dia akan cocok. Tapi bila waktu iman kita naik bila mana kita ni kita hari-hari kita diisi dengan macam bila kita tengah baca Quran kan, kita ingat Allah, kita tengok benda-benda baik, kita tengah sharing, alhamdulillah sekarang ni agak-agak soalan ni, ada tak syaitan kat kita sekarang kan, di sekeliling korang? Ada tak? Kalau korang rasa sekarang ni, kalau kita tengah buat sharing online ni, ada ke tak syaitan sebenarnya? Ada. Tak nampak. Tak nampak kan? Miriana cakap ada. Ada. Ada tapi mungkin jauh. Dia tak dekat lah sebab sebenarnya bila kita tengah buat sharing kan, majlis ilmu ni, Allah cakap apa? Apa makhluk yang ada bila kita tengah buat majlis ilmu? Kalau tiba mengantuk ada lah tu. Malaikat kan. Ya sebenarnya bila kita tengah majlis ilmu, malaikat sebenarnya tengah menaungi. InsyaAllah kan. Dari langit kat sana nampak sebenarnya kita tengah majlis ilmu bercahaya dari bumi tu sendiri. So malaikat tahu sebenarnya ada mereka-mereka ya Allah kan. Malaikat memberitahu Allah kan. Ya Allah ada hamba-hambamu ni tengah mengingatimu. Maka macam berilah mereka keampunan semua. Malaikat tengah mendoakan kita kan. Tapi insya-Allah bila iman kita tinggi, kita tengah buat benda yang mendekatkan diri kepada Allah, syaitan ni akan jauh. Mungkin ada tapi mungkinlah tak ada sebelah orang kan. Mungkin ada lah. Tapi dia insya-Allah waktu sekarang ni dia akan jauh. So itu adalah sifat-sifat syaitan. Lemah tak syaitan ni? Kalau ni sifat dia. Dia macam datang pergi. Lemah tak? Orang rasa dia lemah ke kuat sebenarnya syaitan ni? Kalau dia mengantuk syaitan ada tu sebab kita lah memanggil-manggil mengantuk. Sebenarnya syaitan ni lemah macam lemah. Sebenarnya memang lemah sebab dia datang waktu kita lemah. Sebab tu lah kalau Umar Al-Khattab, syaitan ni boleh takut kat Umar Al-Khattab. Dikatakan kan bila Umar melalui satu lorong, syaitan bergelimpangan macam bergegas lari. Sebab dia takut sangat dengan Umar. So kalau lah iman kita ni setinggi Umar, kalau kita ni macam sentiasa ingati Allah kan, sentiasa nak macam mencari Allah, sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka syaitan ni insya-Allah lah. Dia pun kita nak menjadi macam Umar, dia akan jauh lari pada kita. Yes, dia lemah tapi tak putus asa. Sebab apa? Memang syaitan dah janji kan. Cuba kalau ada terjemahan boleh buka surah Toha. Surah Toha surah ke-20 ayat 120. Ni contoh. Salah. Sebenarnya nak tunjuk satu yang panjang. Tak payah buka lah, jadilah panjang sangat nanti korang banyak pula yang baca. Okey, buka surah Al-Hijj. Surah ke-15 ayat 39 dan 40. Surah Al-Hijj
Ayat 39 hingga 40. Kakak boleh bacakan. Kalau kita tengok ini janji syaitan ayat ke-39 muka surat 264. Semua orang boleh buka ke? Boleh ke nak suruh siapa-siapa yang boleh, yang ada terjemahan boleh baca? Siapa boleh tolong baca? Bibi boleh? Baca maksud je. Ke siapa lain yang kuat? Boleh ni. Saya Kak. Bibi. Boleh baca ayat 39 dengan 40. Bibi kah? Bibi. Bibi. B for bola. Oh, okey. Bismillah. Terjemahan je Kak. Terjemahan lah. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan suratnya di dunia ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 39. Kecuali di antara zurat-zurat Adam itu, hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Ayat 40. Sadaqallahul-Azim. Okey. Jazakillah. Terima kasih Bibi. Baca dekat mana telefon Yang kat teka je tau. Bibi. Ya. Okay. Al-Quran ni Apa? Appsnya Lofa baru ke? bukan Al-Quran Melayu. Okay. Yang logo biru. Logo biru. Baik. Okay, so tu dalam, kalau terjemahan Melayu ni dia akan macam panjang sikit lah. Tapi kalau best sikit sebenarnya terjemahan Indo. Tapi okey dia sama je maksudnya. So janji syaitan kalau kita tengok kat sini, syaitan cakap apa? Tuhanku kan, kerana engkau telah memutuskan bahawa aku ni sesat, aku ni pasti akan jadikan terasa indah, kejahatan tu terasa indah bagi mereka. So dia syaitan ni dia takkan cakap benda ni salah, jom kita buat dosa sekarang. Tak. Dia akan macam benda ni best, benda ni betul, tak salah pun, apalah salahnya. Macam LGBT kan, apa salahnya kita lelaki mencintai lelaki, itu kan fitrah emosi kita, perasaan. Itu syaitan akan bisikkan sebab tu dah kalau golongan-golongan ini sampai macam dia menggunakan ayat-ayat Quran, sampai cakap kan Allah dah sebut dalam ayat Quran, Allah menjadikan manusia ni berbangsa-bangsa dia cakap, so kita ni antara satu golongan yang Allah cakap. So Allah cakap dalam Quran, maka hendaklah kita berkasih sayang. So syaitan ni dia akan bisikkan benda macam tu sampai dah kita melakukan satu maksiat. Faham ke? Contoh dia akan macam bisik-bisik. So inilah yang terjadi. So syaitan ni akan jadikan kejahatan tu terasa indah. Dia takkan cakap, jom kita buat maksiat, jom kita buat zina, jom membunuh, jom mencuri. Tak, dia cakap kita perlu duit ni kan. Disebabkan kita ni tak dapat rezeki, maka kita jom pergi ambil duit. So macam tu syaitan. Tapi dalam ayat 40 tu Allah cakap kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Tapi kalau kita tengok ayat Arab dia, illa ibadaka minhumul muhlasin, iaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Bila kita ni ikhlas mengejar Allah, ikhlas beribadah, ikhlas buat tujuan hidup kita abid dan hanifah, maka syaitan akan takut. Maka itulah golongan yang syaitan tak akan bisik-bisikkan. Maka sekarang, so nampak tak apa senjata kita? Kan, apa senjata kita untuk melawan syaitan ni? Kalau ikut ayat surah Al-Hijj ni, ayat 39-40. Share sikit. Kalau kita faham. So apa senjata? Ikhlas untuk Allah. Betul. So adalah mukhlasin, iaitu kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah tu akan, syaitan tu memang akan lari. Jangan risau. Tak adalah kita takut-takut Okay, so itu ciri-ciri first Okay, Kak Fizan balik. Okay, so tu ayat min syarril waswasil khannas. So dia lemah je lah sebenarnya syaitan ni So kita boleh melawan dia ini contoh-contoh syaitan yang kita sebenarnya tak nampak, tapi sebenarnya setiap malam dia ada dengan kita. Tengok tu gambar tu menakutkan kan? Sebenarnya semua jenis syaitan. Ada syaitan tak tahulah ini gambar semata-mata saja je. So okay, so kita tengok next ayat so yang next ayat 5 kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang apa yang ni
Syaitan yang membisikkan, was-was yang membisikkan was-was tu fi ke dalam sudur tu dada annas manusia. So syaitan ni dia akan bisikkan ke sudur manusia. Sudur ni apa? Sudur makan, sudur garfu. Kenapa sudur? Kan? So ada beza kita nak buat lukis-lukisan sikit lah. So syaitan ni dia akan bisikkan ke sudur. Okay, kalau kita test lah orang pendarasan Islam sikit. Okay, kalau tengok terjemahan sudur ni maksud dada hati lah. Okay, apa contoh perkataan lain yang dalam Al-Quran yang Allah beri maksud hati juga? Siapa tahu? Okay, orang-orang yang tak pun pendarasan pun boleh juga. Qalbu, Masya Allah. Bagus lagi. Okay, kolbu. Okay, betul? Kolbu. Okay, so sekarang kita nak tengok apa beza kolbu dengan sudur. Kenapa Anas ni Allah letak sudur bukan kolbu? Sebab ada orang cakap kolbu kan? Ada tak tahu apa beza? Ada? Kolbu hati dalam. Masya Allah dah ada jawapan dah lah. Tak payahlah nak explain sudah. Sebenarnya okay, sebenarnya aku nak explain apa bezanya lah. Apa beza kolbu dengan sudur kan. Okay, so mungkinlah maksud apa? Nampak tak conteng-contengan Okay, ni alah warna biru pula. Korang nampak tak? Alamak, akak pula yang tak nampak korang sebut apa. Nampak. Okay, nampak Okay, so ini hati kita. Hati kita warna merah kalau untuk medik, hati kita ada 4 chamber tiba tambah. Okay, so hati kita ni dia ada beberapa lapisan lah. Sekarang kita nak tengok apa beza kolbu dengan hati. Hati pula, kolbu dengan sudur. So kolbu tu dia adalah belah dalam. Kolbun salim kan. So kolbu ni ada dalam hadis ke-6. Bila mana yang kuning ni akak warnakan lah. So kolbu ni Allah cakap dalam manusia tu apa pula dalam ni kan. Setiap manusia tu dia ada raja kan. Setiap manusia tu dia ada seketul daging kan. Bila baik daging itu maka baiklah keseluruhannya kan. Bila buruk daging itu maka buruklah keseluruhannya. Ketahuilah daging itu adalah kolbu. So Allah cakap kolbu ni sebenarnya main peranan. Dia adalah raja. So ini kolbu. Kolbu ni adalah raja. Maksudnya bila baik hati kita, baik kolbu kita ni maka baiklah keseluruhannya. So kolbu ni itulah tu daripada hadis tu. Tapi kalau sudur ni dia adalah lapisan luaran. Lebih kurang macam ni lah lapisan luaran. So kalau kita tengok dalam An-Nas ni dia serang kolbu ke sudur? Sudur kan? Sudur, bukan sudur garfu Nak sebut sudur lah bunda kat Fina sebut sudur garfu ni kan. Okay, so ini sudur. So syaitan ni sebenarnya dia akan serang luar ni je. Dia akan serang luar. So tu nak cakap ini adalah antara macam kelemahan syaitan jugalah. Dia tak akan mampu serang kolbu kita. Dia akan mampu serang sudur je. So kalau kolbu kita kuat, insyaAllah kita akan kuat lah kan. Tapi still macam dia akan efek jugalah sudur ni. So syaitan ni akan mampu serang sudur. So baiklah Allah ni kan. Nak cakap kekuasaan syaitan tu, kuasa syaitan tu hanya boleh serang sudur. So di luaran je. So kita lah kena jaga luaran tu. Luaran tu kena jaga, dalam pun kena jaga. Tapi dalam ni Allah jaga. Dalam ni Allah tak akan bagi syaitan ni akan serang. Sebab syaitan ni akan mampu serang luar. Tapi efek jugalah sebenarnya bila serang hati maka akan berubah je luaran kan. Tapi sudur tu maksudnya syaitan dia akan serang luar hati manusia. Dalam tu still dipegang oleh Allah kan. So baiklah dalam tu maka baiklah keseluruhan. Tapi still is a part of hati. Nak cakap kena jaga hati jugalah. Okay, so itu nak cakap syaitan yang akan menyerang sudur manusia. Okay, next.
So inilah mungkin kita kan. Sebenarnya kita ni sentiasa ingat tak yang kat Syekh awal-awal tu, sebenarnya kita ni perjalanan hidup kita ni adalah satu perlawanan pertarungan antara kita dengan syaitan. Pertarungan kita ni boleh tak mampu menepis segala bisikan-bisikan syaitan, menepis segala kejahatan dan menuju Allah. So ini sebenarnya kehidupan kita adalah itu. So setiap masa memang syaitan ni tak akan melepaskan kita. Start dari kita bangun tidur. Perasan tak macam nak bangun tidur senang tak? Pertarungan syaitan dengan nafsu, yes. Senang tak kita ni nak bangun tidur gelap-gelap subuh dekat Sabah ni lagi kan. Pukul 5 dah subuh kan. 5 nak kena gelap-gelap, sejuk. Kena bangun untuk solat. Susah tak? Lihat kan? Yes. Waktulah adanya term-term subuh gajah, subuh dinosaur. Susah sangat nak bangun. Kenapa susah? Sebab dekat pagi-pagi tu actually dari tidur kita sebenarnya syaitan telah mengikat ada hadis kan, 3 ikatan syaitan di pagi hari. Kita ambil semayang satu ikatan, kita bangun satu ikatan, ada hadis. So memang syaitan lah yang tengah memberatkan kita tu. Syaitan membisik-bisikkan. Tak payah bangun awal lagi. Kita tengok pukul pukul 5 dah jam bunyi kan. Tiba macam pukul 5, dah pukul 5 kita pun tapi belum lagi subuh. Subuh 5 suku let lu tidur dulu. Lepas tu bangun 5 suku. Tak apalah. Kita tunggu imam masjid habiskan azan dulu. Mata mau tutup balik. Betul memang kan. Lepas tu dah 5 suku 5.20. Baik sangat pula solat awal waktu kan. Nanti lu lambat lagi subuh habis 6 suku. Let lu kan 5.30 bangun. Sejuk lah. Nantilah kejap. Selimut dulu. So 5.30, 5.40. Lantai toilet tu sejuk lagi kan. Pasang air panas dulu. Baring dulu. Adalah alasan-alasan kita. Tu syaitan sampai pukul 6. Alah pukul 6 baru kan. Lagi 15 minit nak habis. Tiba-tiba dah terang kan subuh gajah dah. So itu syaitan Even bangun pagi kita bukan satu pertarungan antara kita dengan syaitan. So inilah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okay, faham ke semua? Cikgu terangkan. Faham ke? Boleh reply. Faham tak faham? Faham cikgu? Okay, bagus. Okay, next. Next kita tengok ayat last sekali. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Okay, so apa maksud ni? Dari siapakah syaitan ni? Syaitan ni Allah sebut dia adalah golongan jin dan manusia. Okay, so jin tu kita tahu dah kan. Siapa ada experience lah histeria, tengok kawan histeria tu. Kalau akak macam banyak ada juga dulu kat rumah orang histeria. So kenal lah dengan sifat-sifat jin ni. So jin ni ada jin yang baik ada jin Masya Allah kan. Minta kat ustaz bolehkah hantarkan saya kat Mekah, saya nak beribadah je. Jin kita pun tak ada perasaan macam tu kan. Ada jin yang baik, ada jin yang sentiasa kat masjid sentiasa solat sampai ada surah jin. Kalau belasan Al-Quran ada surah jin. Nak cakap jin ni lebih fastabiqul khairat, lebih cepat buat kebaikan daripada manusia tu sendiri kan. Dengar je Al-Quran terus nak buat, dengar je Al-Quran terus nak beramal. Tu jin. Tapi ada juga jin yang jahat. Itu yang jadi kalau ada orang-orang duduk asrama ke kan, ada jin-jin yang suka kacau nak ceritalah pasal jin kan. Kalau yang Semenanjung kan, dulu pernah lah mak akak kena denggi, masuk hospital. Lepas tu lama lah denggi tak baik-baik. Kita kan doktor yang kita belajar masa tu medical student lah. Macam kenapa denggi ni tak baik-baik? Sepatutnya denggi ni dia ada time frame dia kan. Dia ada 3 stage dia. Sepatutnya by stage ni sepatutnya dah okey. Jin ada bisikan macam manusia, ada bisikan syaitan ke kak? Nanti kita terang. Belum habis. Nak cerita dulu. Nak cerita pasal mak akak pasal jin lah. Jin yang jahat sikit lah. So jin ni, so dia bila tengok kenapa mak akak tak baik-baik dah berapa hari dah hospital tak baik-baik. Dia masih demam. So dia macam lemah. Lepas tu macam ada satu hari tu adalah jiran akak macam ustaz lah. So dia datang, masuk je dah tahu. Ni ada benda lain ni. Rupa-rupanya ada jin yang masuk dalam badan tu. Kita ingat denggi. Yes, denggi tu ada.
Cuma ada tambahan lagi. Ada makhluk lain lagi. Ada jin sebenarnya dalam tu menyebabkan sampai mak kita sakit-sakit. Rupanya jin ni, lepas tu tanyalah Ustaz Denden, tanya kenapa kau masuk dalam badan ni? Saja main lompat-lompat masuk. Tak jin tak ada kerja namanya. Dia lompat masuk tahu dari mana? Dari RNR, jejantas air keruh Melaka. Kalau orang Semenanjung tahu lah. Kita tak berhenti pun. Lepas benda tu masa ingat balik, rasanya kita tak berhenti RNR ni. Cuma kita lalu bawah kan. Tengok jin macam nak lompat dah masuk. Masuk dalam badan kacau. Ada. Jin ni dia boleh detect Jin ni dia tahu kita ni kalau jin yang jahat-jahat sikit tu dia akan macam dia akan tahu macam alah kau tu bukannya semayang betul pun. Ni jin memang dia tahu sebab dia boleh nampak kan apa yang kita buat. Menariklah jin ni sebenarnya. Kejap pasang bateri. Itu jin. So nak cakap jin ni ada baik, ada jahat. Sama juga dengan manusia. So manusia ni ada baik, ada jahat. Okay, kita akan lukis-lukis sikit dulu. Okay, kita akan melukis lagi. Macam mana nak padam ni? Padam. Minta maaf lah lukisan. Okay. Okay, akan tunjuk. Okay, jin. Allah. Doakanlah kita belikan satu gadget yang cantik sikit sebab akak ni guna mouse biasa je. Nantilah doalah ada duit sikit kita beli. Okay, so jin ni tadi sebab apa? Ada jin yang pergi beribadah lebih daripada manusia kan. Ada jin jahat. Okay, so kita nak sebut ni ada jin yang baik. Yang tadi kan sebut kan. Ni boleh baca best lah kisah jin. Masa dulu pergi umrah memang ada tentang kisah jin ni. Memang dia dengar je Al-Quran dia terus tak sabar-sabar nak beramal. Bergegas dia nak beramal. Okay, manusia ni pun ada baik kan. Masya Allah, ini kita tak payah cerita dah kan. Ada je manusia baik. Bukan Ustaz Albert Liu je baik kan. Ramai lagi manusia baik kan. Okay, jin ni pun ada jahat yang tadi agak cerita tu kan. Tu contoh lah. Banyak lagi nak cerita pasal jin. Nanti kita PM tepi lah Nanti panjang pula aku cerita pasal jin ni. Okay, so manusia ni abaikan tulisan doktor. Ini hasil lah. Okay, so bila kita tengok ayat Quran ni kan, Allah sebut minal jinnati wan nas. So apa minal jinnati wan nas ni? Siapa yang dari golongan jin dan manusia? Itulah syaitan. So sebenarnya syaitan ni adalah syaitan ni adalah dia include jin yang jahat dan manusia yang jahat. So inilah syaitan. Faham ke? So inilah maksud kan. So sebenarnya memang ada jin baik. So kita tahu sekarang ni. So sekarang kita nak cakap apa? Syaitan ni dia bukan boleh bisik. Bisikan tu bisikan direct. Tapi ada jin yang jahat tu pun menjadi tentera-tentera syaitan juga. Manusia yang jahat ni pun Allah sebut apa? Dia orang ni pun syaitanir rajim. Kan? So bila kan kita rasa ada manusia yang perasan tak kalau kita nak buat baik kan. Ada je kadang-kadang kan. Kawan-kawan kita macam kenapa ni kau pukul 10 ni sibuk-sibuk lah nak dengar sharing kan. Tak siapa-siapa bagi sharing kan. Kita nak buat baik sikit. Kenapa nak macam kenapa nak baik-baik ni? Kenapa baca Quran ni? Dulu agak pernah pegang Quran. Kenapa pegang Quran? Kenapa buka Quran? Dia macam kenapa So inilah manusia-manusia. Bukan nak cakap ni lah syaitan kan. Tapi inilah macam contoh macam bisikan-bisikan tu. Sebenarnya bisikan syaitan ni dia akan datang daripada manusia. Bukan manusia tu jahat as it is. Tapi disebabkan syaitan tu juga. Faham ke? Sama juga pernah cerita tak yang kawan angkat kita orang pernah naik KTM kan kat KL naik KTM. Kawan angkat baca dah Quran. Ni lah lama kan KTM ni. Kalau KTM dulu-dulu sekarang laju sikit dulu. Zaman dulu-dulu ya Allah dari pergi Shah Alam pergi Subang pun Iblis. Iblis tu adalah jin yang jahat lah lebih kurang. Iblis ni menarik juga kisah Iblis ni kan. Nanti kita buat sharing Iblis lah. Sharing Iblis ni lain pula. Tapi dikatakan sebenarnya Iblis ni sama juga macam jin yang jahat juga sebenarnya.
iblis ni dia ada maksud dia ada level, bukan level dia macam dekat masa dia diciptakan nama dia lain. Bila dia letakkan dekat bumi nama dia lain. Tu lain pula cerita Okay. Apa tadi nak cerita? KTM nak cerita. Kau nak naik KTM. Lepas tu baca Quran. Lepas tu tiba-tiba lah sebelum dia keluar tu ada pakcik datang sebelah kan. Kan dah cerita, tak tahulah nak cerita kedok Tapi nak cakapnya ada pakcik datang tengok dia macam baca macam tengok kawan akak baca Quran dia macam baca Quran tak payah nak tunjuk baik sangat kan. So ada je sebenarnya macam manusia-manusia macam macam dia ni bercakap macam kadang-kadang kita nak buat baik tapi kita tengok contoh-contoh ada kan kisah-kisah nak kira artis kira macam orang-orang penyaga-penyaga yang hebat-hebat kan. Rasa semua orang pun kenal juga kot maksudnya macam tak apa cerita je yang Safi Ilyas kan. Kita tengok kisah dia bertukar-tukar kan. Mula-mula alhamdulillah dia berhijrah. Tapi dikatakan dia berpatah balik sebab memang inilah sebab manusia-manusia di sekeliling. Bukan sebab dia pun sebenarnya kan. Kita doakanlah sama-sama kan. Semoga dia jumpa hidayah balik kan. Tu semua bisikan-bisikan. So bila kawan-kawan kita bisik-bisik ke sebelah tak payahlah nak join sharing tak payahlah baca Quran. Tak payahlah solat awak tu let lu. Awak sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan sembuh kan dia syaitan lah tu kan. Itulah ayat Quran yang Allah sebut. Okay. So kita dah kenal syaitan. So inilah syaitan. Nampak tak? So actually ada je part-part syaitan yang kita ni boleh lawan. Tapi kita boleh lawan, kita kena tahu dah cara dia. Okay, so next. Okay, kita dah kenal Allah. Kita dah kenal syaitan. So last kali kita nak kenal siapa lagi? Apa lagi watak yang tertinggal ni? Apa lagi? Manusia, yes. Ini contoh-contoh syaitan. Taklah, ni contoh-contoh karakter saja dalam Avengers Okay, so how to defeat them kan? Macam mana kita nak mengalahkan syaitan ni? So ada cara-cara lah kan. So ini ni kan. Saya nak cakap lah seperti manalah Iron Man melawan tak tahulah nama dia apa kan. Sebenarnya kita pun sebenarnya dalam satu pertarungan. Pertarungan melawan syaitan. Mungkinlah kita ni tak pakai suit Iron Man atau baju ketat-ketat yang spandek macam ni luar bukan kan. Tapi kita ni memang pertarungan lah. We are our own hero lah kan dalam life kita. Okay, so kita nak kenal manusia kan, Amiriana cakap kan. So next, so macam mana nak defeat dan kita kena tahu apa kekuatan kita. Macam korang kalau siapa suka main sukan kan, kita nak tahu kalau kita nak lawan pihak lawan, kita kena tahu apa kekuatan kita, apa kekuatan mereka dan apa kelemahan mereka. So tadi kita dah tahu dah kekuatan syaitan ni part mana, kelemahan mereka part mana. So sekarang kita nak tahu manusia tu juga. So apa kelebihan manusia dan apa kekurangan kita lah yang kita boleh top up dengan benda lain kan. Okay, so kita nak kenal manusia. Okay, semua orang boleh nampak kan ni tiga ciri-ciri manusia. Nampak kan? Nak contoh-contoh sikit. So inilah ciri-ciri manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ni Allah sebut bukan Kak Fina yang sebut So kalau kita tengok okay, dah jadi. Okay, kalau kita tengok first tu Allah sebut kita ni lemah dalam surah An-Nisa ayat 28. Kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Lemah kita ni rupanya. Ni bukan akak yang cakap, ni Allah yang cakap. Lagi next apa? Jahil. Jahulah. Kalau dalam ayat dia memang Allah sebut jahulah. Sebenarnya manusia tu sangat zalim. Zalim dan bodoh Jahil ni orang bodoh lah So Al-Azab 72. Bunyi macam ganas pula Bukan akak nak cakap korang bodoh ke apa, tapi kita kena tahulah sebenarnya sifat manusia tu memang kita ni bodoh. Kita ni kurang mengetahui. Kita ni tak tahu mengetahui kan banding Allah tu. Dan next sebut butuh Kalau dalam Arab dia surah Fatir ayat 15 ni dia adalah fakir. Kita sebut fakir miskin kan. Fakir ni adalah orang yang memerlukan. So Allah sebut kepada kita kan, kamulah yang fakir kepada Allah. Kamulah yang memerlukan Allah. So bila kita sebut
selalu fakir miskin, tapi sebenarnya kita ni sebenarnya fakir. Fakir kepada apa mungkin orang selalu nampak fakir ni kepada duit, harta kan. Tapi sebenarnya inilah yang lebih utama, iaitu kita kena tahu yang kita ni fakir kepada Allah. Kita memerlukan Allah. Contoh kan, untuk kita bangun pagi, siapa yang akan tiba-tiba membangunkan kita, membuka mata kita dan sepanjang malam kan, contoh tidur, sepanjang malam. Kita tidur, kita make sure, adakah kita macam ni, adakah kita yang macam mengembang kempiskan paru-paru? Ada tak macam okay sebelum tidur, okay paru-paru, macam kita yang macam make sure ada mesin ke paru-paru, okay kembang kempis supaya kita hidup sepanjang malam? Tak, Allah. Siapa nak make sure jantung tu berdegup kan 100 kali dalam 1 minit? Adakah kita yang macam okay, nak degup jantung ni, nak degup jantung? Tak ada. Manusia ni bukan manusia yang buat semua tu, tapi kita kena ada benda tu kan. Maksudnya kita kena make sure jantung kita berdegup. Kita kena make sure paru-paru kita kembang kempis. Kita kena make sure kita boleh bernafas dengan biasa. Tapi kita tak buat semua tu. Allah yang jaga. So bayangkan sepanjang tidur kita tu Allah yang jaga. Bangun tidur kita pun Allah yang jaga. Kan? Betul tak? Tak tahu dah kita ni kadang-kadang kan, manusia tu sendiri apa? Nak cakap lemah kan. Contoh kan, siapa pernah tergigit lidah kat sini? Tiba cakap-cakap yang tergigit lidah. Benar tak tergigit lidah sendiri? Tak apa tergigit pipi sendiri sampai ulcer. Mesti semua orang pernah ada kan. Nak cakapnya, kenapalah kita ni melemah. Lemah sangat kan. Lidah kita pun kita tak dapat kontrol. Kan? Pernah kan? Memang sakit kan? Tergigit ulcer lah sini kan. Tergigit lidah sakit. Kenapa tergigit lidah? Lemah Padahal lidah dalam badan kita. Lagi satu kan, pernah tak kan jalan-jalan, kita jalan macam biasa kan, tiba pop jatuh. Nak cakapnya manusia ni pun diri sendiri pun kita tak dapat jaga. Sebab tu lah bila keluar rumah Allah suruh kita Bismillahirrahmanirrahim. Allah suruh kita bertawakal kepada Allah. Sebab sebenarnya setiap benda kan sebenarnya Allah yang jaga. Dalam badan kita kan, apa yang kita kerjakan, actually Allah yang akan jaga. Sebab tu dah sampai awak keluar rumah memang kena tawakal. Awak naik kereta memang kena bertawakal. Mana tahu sekarang kat Sabah yang tiba-tiba tanah runtuh, itu semua dari Allah. Maka kita ni memang memerlukan Allah. Kita ni memang fakir kepada Allah. Kita ni membutuhkan Allah. Sebab apa? Kita lemah dan kita jauh lah. Kita bodoh. So inilah ciri-ciri. So macam mana pula boleh tengok kenapa Kak Fina terangkan macam lemah betul manusia. So kita ni lemah, kita ni jahil, kita bodoh. Kita ni fakir. So lemah macam lemahnya aku. Jangan perasan semua orang macam rasa macam akulah hebat. Vivi ambil medik. Akulah hebat ambil medik. Akulah pandai. Tak, Allah cakap kamu bodoh kan. Jangan down. Sebab itulah kita kena banyak kaji Quran. Allah memang meletakkan ciri-ciri kita ini 3 kan. Tapi sebenarnya kita akan tengok ayat seterusnya. Next ni apa? Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 70 kan. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik. Serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. So Masya Allah, dengan kelemahan-kelemahan kita yang tadi tu, actually Allah ni telah mengangkat darjat kita. Allah ni telah memuliakan kita. Allah ni telah meninggikan kita. Tapi meninggikan apa? Bila mana kita ni dekat dengan Allah. Bukan bila mana kita jauh, maka sebenarnya kita yang merendahkan diri kita. So sebenarnya Allah telah melebihkan diri kita. Dengan apa? Banyak ni nak cerita sebenarnya Allah telah meninggikan dengan apa. Even awak tengok alam ni, kita sebut hari tu yang kita tadabbur alam banyak sangat. Allah memberi apa yang di langit dan di bumi untuk kita. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah kan, ayat 29 memang Allah sebut Allah memberikan apa yang di langit dan di bumi untuk kita. Dan next tu ayat yang kita pernah tengok sebelum ni kan, Al-Baqarah ayat 30 tentang apa? Tujuan hidup kita, khalifah kan. So rupa-rupanya Allah ni memberikan segala kemuliaan untuk kita. Kenapa? Dengan itulah juga kan, dengan tujuan hidup kita. So setiap benda yang Allah bagi ni sebenarnya Allah telah memuliakan kita dengan apa yang kita kena buat dekat atas muka bumi ni, iaitu abid dan khalifah. Okay, so sekarang so dah tahu tak sebenarnya? So kalau kita tengok kan, kita dah tahu kelemahan kita manusia. Kalau pada ayat ni tahu tak apa kelebihan kita? So apa superpower kita? Kalau bila dah go through ayat ni.
Apa superpower kita? Ni Iron Man lah. Iron Man superpower dia superpower ni lah kan. So kalau manusia ni, kalau kita, apa superpower kita? Mari jawab. Doa. Okey, doa betul. Doa itulah senjata Allah. Ya, sebenarnya sebab itulah kalau kita ni nak habis surah An-Nas. So bila kita tengok kan balik surah An-Nas ni as overall, Allah mulakan dengan Qul a'u kan. Qul a'u, katakanlah aku berlindung. Superpower kita adalah bila mana kita ni ada perlindungan Allah. Superpower kita adalah bila mana kita ada Allah. Sebab itulah Allah mula-mula start, Allah bagi sebenarnya nak cakap berlindunglah kepada aku. Berlindunglah kepada Allah untuk melindung, untuk memprevent diri kita untuk kita melawan syaitan tu. So cantik lah sebenarnya bila kita tengok kan balik kan flow An-Nas ni. Okay, kita get back balik yang flow An-Nas ni. Qul a'udzu birabbin nas. Allah mulakan dia cakap berlindunglah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Rabb, berlindunglah kepada aku kan. Berlindunglah kepada Allah tu yang Rabb kan, yang memberi rezeki, yang menciptakan dan Malik, yang menguasai, dan Ilah, yang menjadi tujuan hidup. So Allah yang hebat ni kan dengan 3 ayat Quran ni kan. Allah cakap aku akan melindungkan kau daripada syaitan ni. Daripada syaitan yang kita tengok tadi min syarri waswasil khannas, yang bisikkan waswas ke dalam hati manusia. Dan mereka terdiri daripada jin dan manusia. So sebab itulah ayat ni memang sebenarnya Allah dah bagi hint dah. Allah dah bagi hint yang kehidupan kita ni memang ada pertarungan manusia dengan syaitan. Tapi kita ada superpower kita iaitu Allah. Allah sebagai pelindung, Allah sebagai kuasa kita kan. So inilah sebenarnya saya nak cakap sebenarnya, sebab tu dah cakap bila sebut surah An-Nas ni dia adalah keseluruhan hidup kita kan. Iaitu nak cakapnya keseluruhan hidup kita ni memang Allah suruh kita berlindung. Sebab tu lah pernah dengar kan kalau kita kan takut-takut bila macam seorang-seorang tiba-tiba ada bunyi pelik-pelik tengok bunyi, tiba-tiba tengok duduk-duduk seorang-seorang kat rumah kan, semua orang kan kat rumah seorang-seorang mak ayah kerja, tiba-tiba pintu tu tergerak, tutup, terbuka, siapa tu? Tak ada orang. Buka, tertutup, tiba-tiba angin bertiup, berterbangan, langsir-langsir. Bila takutnya. Lepas tu, nanti mak kita mesti sebut kan. Bacalah 3 kul, tak ada apa-apa tu, baca 3 kul kan. Baca ayat kursi. Betul lah didikan mak kita tu. Sebab berlindunglah kepada Allah, apa yang kau takut sangat? Syaitan tu. Syaitan ni makhluk Allah. Bila Allah sebut, Allah jauhkan maka jauh kan. So kita ada Allah. So jangan takut kan. Kita semua macam orang sebut kan, bila tengok cerita hantu, takutlah cerita hantu. Padahal tak ada pun. Kenapa lah awak takut sangat dengan makhluk lain selain daripada Allah? Allah suruh takutlah kepada Allah saja, bukanlah kepada makhluk lain. So sekarang kita nak cakap apa kan daripada ayat ni? Maka berlindunglah kepada Allah. Maka kita ni adalah makhluk yang lemah. Maka kita kena minta perlindungan kepada Allah. So An-Nas ni specifically dia cakap pada hati kita. Hati kita ni sebenarnya fitrah manusia. Allah dah cakap sebenarnya fitrah kita ni suka kebaikan. Kita ni nak kebaikan. Tapi sebenarnya cocok-cocokan bisikan-bisikan luar kan. Kita macam nak kebaikan tapi macam malu lah nak buat. Syaitan lah tu. Kau ni tak in trend lah. Baca-baca Quran ni orang baca novel apa? Novel tak tahulah, novel ombak rindu je lah kot agak punya zaman. Novel ayat-ayat cinta kan, novel suamiku bukan suamiku Dracula, suamiku apa benda lah kan, suami aku tak faham lah kan. Boyfriendku serigala jadian ada kan. Ya Allah, kat baca apa benda lah novel-novel ni kat popular ni kan. Ini yang orang baca kan. So nanti adalah kita dengar bila kita nak baca Quran, nanti kawan-kawan kita kenapa baca Quran kan. Dia ada bisikan macam amat tak in trend lah kan. Kita tengok, kita nak dengar macam ayat Quran pun tak tahu lagu, nanti ada orang bisikkan kan. Tak tahu ke lagu ni? Kita macam alah, macam apa yang nak cakap, macam ketinggalan zamannya, tak tahu lagu baru Blackpink kan. Macam kita tahu yang lama punya je kan. Tak tahu ke lagu baru kan, lagu aiskrim ke lagu gula-gula kan. Lagu Blackpink kita tak tahu.
Nanti syaitan bisik, kau ni lemah lah, apa kata kau dengar sikit, cuba dengar lah at least kan. Cuba tengok YouTube tu, dekat type je dengar, at least lah kita boleh macam cakap-cakap dengan kawan. Itu syaitan akan bisik kan. Dia takkan cakap suruh buat benda jahat sangat, dia akan bisik slowly. Kita pun rasa macam, okay kot, at least aku tahu lah kan. So macam tengoklah Netflix tu, alang-alang murah ni. PKP ni lagi dia buat murah. Tak pun, kita share ramai-ramai macam memujuk. Yes, memang syaitan memujuk. Kalau korang korang umur berapa rata-rata kat rasa 20-an je lah kot 20-an lah kot. Paling tua pun maybe Kak Najwa je kan. Siswa awal kot paling tua kat sini. So 20-an ni awak rasa syaitan ni dah hidup berapa lama? Cuba kita akak sikit, korang rasa syaitan ni umur berapa? Agak-agak lah, syaitan ni dah hidup dari zaman mana? Kalau korang fikir tengok sejarah sirah syaitan ni hidup zaman mana? Dia dah start ada. Before manusia jadi lagi. Okay. Betul. Before sebenarnya dari sebab syaitan memang dekat sama-sama sebenarnya dengan Nabi Adam kat syurga dulu kan. Sebenarnya syaitan ni dah hidup lama dah. Syaitan dah tahu dah apa kekuatan kita. Apa kita punya kekurangan. Kita ni akan cair dengan bisikan yang mana syaitan dah tahu. Orang ni nak lawan 20 tahun nak lawan syaitan dari Nabi Adam tu memang kalah lah. Syaitan dah tahu dah bisikan. Cuma sekarang jahiliah dia lain. Korang tengok K-pop. Dulu zaman dulu mana ada K-pop Dulu zaman Piramli pakai seksi tu lah kan. So nak cakap syaitan ni tahu. Tapi jangan risau. Sebab kita ada Allah. Maka kul a'udzu birabbin nas. Kami kena tengok kecil je. Ya, ikan bilis je korang ni banding syaitan. Syaitan dia macam lemah. Bangun pagi nak kejut subuh. Senang je aku bisik. Bisik macam sembuh je. Tak bangun lah ni kan. Buat assignment. Akak nanti share satu video. Nanti akak share satu video kan. Dari satu video tu dia pujuk manusia ni sampai tengoklah TV kan. Sampai stay up sepanjang malam kita syaitan tak suruh tengok TV insyaAllah sekarang kan. Sebab kita tengah busy buat assignment kan. So syaitan macam assignment tak siap lagi ni. Tak apa siapkan. Pukul 12 malam masih muda. Terus siapkan assignment kan. Pukul 1 tak apa belum. Pukul 3 lagi kan. Pukul 2 boleh siapkan lagi. Kita pun buat lagi kan. Korang macam kita ni buat kerja kerana Allah buat assignment insyaAllah betul. Syaitan macam tapi teruskan lambat lagi subuh late dulu kan. Kita pun buat pukul 4.30 dah. Sudah 4.45 mak dah nak subuh ni. Kita pun rasa macam detikan iman kita macam kita kena tunggu subuh ni tapi tunggu sampai pukul 5 kita macam ngantuk betul dah ni. Ngantuk tak boleh buat bincang dah ni kan. Lepas tu kita pun macam syaitan pun bisik penat ni nanti kan subuh ngantuk ni. Tidur kejap lah kan. Kita pun tidur lah pukul 5 kan. Tidur bangun lah 6.30, 6.45 dah. Itulah syaitan. Pandai tak? Memang ada satu video menarik dia sebut syaitan ni akan pujuk kita supaya kita ni stay up sampai malam. Supaya subuh tu kita ngantuk, esok pagi kita ngantuk. Padahal pagi tu adalah barokah. Rasulullah barokah pagi tu beribadah. Pagi tu sebenarnya untuk beribadah. Tapi kita buat assignment. Tidur lambat subuh gitu. Tu bisikan syaitan. Panjang lah cerita pasal bisikan syaitan ni. Okay, so insyaAllah nak tunjuk video ke? Boleh ke siapa boleh tunjuk satu video pasal watak kita hari ni syaitan. Bukan watak kita maksudnya tadi. Pasal syaitan. Boleh ke? Siapa boleh tolong sharekan? Akak tak pandai lah untuk maaf lah nak share. Nanti tak keluar bunyi bila akak share. Oh. Ada tak? Kata akan cuba share kan? Okay, dah share. رجل عقلك ظاهرة هيك؟ شو بيقولوا عليك الناس؟ لك وجهك شو فاهمين؟ عيونك منفخة كأنك واعية من النوم. لا لازم تحطي على القليل شوية ميك اب. شوي بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحة على عزاء؟ شو هالعباية هاي؟ شوفي شكلك فيها مثل الكيس. بدك اصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عنك؟ فلاقيك تلبس غير عباية الماما؟ لازم الاقي لك عباية يكون تلبق لك.
بعدين مين قال لك انه الحجاب لازم يغطي كل شعري؟ لا هالحياة شوي. الشباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرتي تقولوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازلة. الحجاب قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Okey, terima kasih kepada sis Wawa. Okey, siapa nak share apa yang dia dapat? Soalan Bibi nanti agak tanya balik. Siapa nak share daripada, nampak kan video tadi? Okey, apa yang dia dapat daripada video tu? Apa yang dia terkesan? Video syaitan tu. Ada tak? Nak share? Boleh tulis apa yang korang dapat. Ke cepat sangat? Macam sebab di English kot ini ni. Syaitan tu macam-macam. Okey, syaitan tu macam-macam. Lagi? Bisikan-bisikan syaitan. Okey, perasan tak dia tak sebut macam buka lah tudung. Kita tahu dah buka tudung. Ya Allah, buka tudung. Salah kan. Mesti dia akan jawab macam tu kan. Perempuan tu akan jawab, tapi dia cakap apa? Alamak, muka tu pale lah kan. Muka tu nampak macam suram-suram lah kan. Bila pakai tudung macam tu. Pakailah makeup sikit. Ke belakang sikit tudung. So dia cakap apa? Nak pergi, macam nak pergi macam nak pergi kubur je kan. Macam nak pergi kubur je, tak make up, tak cantik je ni kan. Dia akan bisik macam tu. Nampak tak? Dia tak akan bisik direct benda jahat. Yang kita bila bisikan tu datang, kita akan rasa macam benda ni betul. Benda ni boleh. Benda ni tak apa. So kita akan jadi macam tu. So itu contohlah syaitan. Okey, soalan Bibi. Macam sorry aku tak tahu. Jin ada bisikan macam manusia ada bisikan syaitan ke tak? Maksudnya macam mana Bibi? Awak nak cakap boleh juga untuk lebih faham. Sebelum kita tutup. Kurang faham maksudnya jin tu ada bisikan. Apa Bibi? Assalamualaikum, dengarkah? Waalaikumsalam, dengar? Maksud saya tu macam kalau manusia kan ada bisikan dari syaitan untuk cegah dia dari beramal. Kalau jin adakah? Sebab jin kan satu bangsa, orang saling bisik-bisik juga untuk cegah dari beramal. Kau macam mana? Menarik lah. Okey, tak tahulah sedetail dia ada bisikan ke tak lah kan. Tapi dengan apa yang akak tahu daripada tafsir surah jin, daripada dia tak tahu lah, macam tak pernah dengar lah pula yang bisikan direct. Cuma dia memang tahu sebenarnya jin ni memang dia macam manusia juga. Dia memang tu lah, dia ada baik ada jahat, tapi wallahualam lah macam bisikan dia sama ke tak manusia, wallahualam. Tak berani nak cakap. Nanti mungkin kalau akak jumpa jawapan akak boleh bagi tahu. Tapi setakat ni macam tak pernah dengar lah macam mana bisikan ni. Tapi yang kita tahu memang dia boleh dengar direct. Contoh kan masa kisah Rasulullah tu, bila Rasulullah bacakan Quran dia memang boleh dengar. Tapi bila jin ni dengar bacaan Quran, ada yang terus macam beriman dan terus beramal. Tapi ada yang sebaliknya juga. So dari segi direct ayat Quran memang mereka boleh dengar. Tapi dari segi bisikan syaitan tu wallahualam, tak berani. Okey, syukran. Nanti apa-apa agak bagi tahu awak Okey. Kalau jumpa lah, kalau jumpa. InsyaAllah. InsyaAllah. Syukran. Okey. Okay, insyaAllah. So tu je lah. So marilah kita protect ourselves dengan apa? Banyakkan lagi benda-benda yang mendekatkan kita kepada Allah. Banyakkan lagi jaga ibadah kita kan. Dekatkan dengan majlis ilmu kan. Sharing setiap minggu ni adalah satu benda yang macam boleh lagi kita mendalami Al-Quran dan berkaitan dengan Allah insyaAllah. So semoga dengan usaha-usaha kita dapat kita jauhkan daripada syaitan kan. Semoga di akhirat nanti kita tak jadi orang-orang yang menyesal. Nak cerita pasal last sikit cerita orang-orang yang menyesal dekat akhirat nanti kan. Bila manusia-manusia yang dicampakkan dalam api neraka nak cerita kan. Mereka ni dia akan berkejaran. Dia orang akan berkejaran mencari syaitan kan. Dia akan cari kan syaitan ni. Siapa yang sebenarnya bisikkan. Dia akan menyalahkan. Kau lah ni bisikkan. Kau kan dulu bisikkan kat aku kejahatan kan. Aku nak buat baik kau yang bisikkan.
So syaitan cakap apa? Aku bisikkan tapi kamu yang decide untuk ikut Aku bisikkan, aku tidak mewajibkan pun kan. Aku pun tahu ada Allah syaitan pun tahu. Tapi aku bisik, kamu ikut. Jadi kamu yang bertanggungjawab atas dosa kamu sendiri. Itu jawapan syaitan. So sekarang ni kita kita nak kita rasa macam bahagia je kan buat benda yang tak elok kita rasa tak ada apa-apa, kita rasa okey saja kan. Tapi sebenarnya di akhirat kelak kan, kita tak nak jadi orang yang menyesal. Menyesal dengan apa? Menyesal dengan kita ikut-ikut bisikan-bisikan syaitan ni. Yang akan kita tak naklah kita diakhiri di neraka kan. Kita nak dengan syurga tu. So insyaAllah sama-samalah untuk akak, untuk semua kita berlindung dengan Allah, dekatkan diri insyaAllah. Okay, kat situ je. So teaser minggu depan kita akan tengok lagi perlindungan dengan surah Al-Falaq. Ni lagi menarik. Okay, kat situ tak ada tu je. Ada soalan-soalan lain ke? Pendek je sebab pasal syaitan je. Kalau tak ada, akak serahkan kepada Kak Mila lah Barakallahu fiik Kak Fina. Betul lah nanti dekat akhirat kita tak boleh salahkan syaitan lah kan. Syaitan hanya membisikkan. So alhamdulillah kita sudah sampai lah kan di penghujung majlis ni. So akak suka lah nak tutup majlis ni dengan satu ayat iaitu surah Al-A'raf iaitu ayat 16. So akak bacakan lah. Okay. Maksudnya Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka kami sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalan yang lurus tu. Okay. Aku nak cakap lah, lihatlah janji Iblis tu kan yang mau menghalang manusia ni daripada jalan yang lurus tu. Syaitan akan menghalang untuk kita menuju jalan ke Allah tu. So sebab itulah kita setiap hari akan baca surah Al-Fatihah. Kali satu hari 5 kali solat wajib kan. So macam petunjuk tu. Macam tu bukan setakat solat wajib saja. Solat sunat, mungkin lebih lagi dari itu kan. Kita akan baca surah Al-Fatihah ni untuk minta jalan lurus tu. Sebab syaitan ni akan cuba untuk memperdayakan kita tu. Dia akan cuba untuk kita tidak ke Allah tu, kita tidak akan ke jalan Allah tu. So nak cakapnya lah, kenapa Allah turunkan surah ni kan. Allah tu kan, Allah ni sangat sayangkan umatnya. Dia tahu, Allah ni tahu yang syaitan ni mampu lakukan untuk menghasut hamba-hambanya ni. Jadi Allah berikan kepada hambanya perisai untuk melindungi diri daripada godaan syaitan dan manusia tu. Akak suka lah analogi istana dengan kunci tu. Istana dengan kunci tu. Kunci tu adalah hati kita tu dan istana tu adalah diri kita tu, diri kita sendiri. So kita kenalah jaga kunci kita tu daripada diserahkan kepada syaitan tu. Jangan sampai dia tu dapat masuk ke dalam istana kita tu. Jangan sampai dapat menguasai diri kita tu. So kita kenalah jaga hati kita tu, jaga kunci kita tu daripada syaitan masuk kepada diri kita dan menguasai diri kita. Melakukan sesuatu yang menghalang kita daripada untuk mendekati Allah tu. So lepas ni bila baca surah An-Nas kita tahulah sudah kan kita akan rasa kita akan betul-betul merasai kita meminta pertolongan Allah tu. Apabila kita rasa tak tenteram atau rasa macam diganggu, maka mohonlah perlindungan dengan surah An-Nas ni. Sekarang kan kita sudah tahu tentang surah An-Nas ni, kita lebih jelas. Bila kita baca surah An-Nas ni kita akan rasa macam kita jelas lah, macam lebih menghayati surah ni. So tu je dari akak. So lepas ni lebih merasailah setiap
ayat-ayat surah An-Nas ni. Sebab kita sudah tahu kan jelas, jadi macam kita akan rasa macam betul-betul meminta pertolongan daripada Allah. Sebab yang seperti Kak Fina cakap lah, yang kita ni betul-betul manusia yang lemah tu, memang perlu pertolongan Allah tu. So itu sahaja, minggu depan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan surah yang baru lagi, mungkin surah Al-Falaq tu. Okay. So lepas kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dengan tasbih kifarah. Okay. Baik semua, Assalamualaikum. Bye semua. Selamat buat assignment. Waalaikumsalam. Bye-bye.